Pada suatu petang, ketika dia coba mencapai sebuah buku di rak yang tinggi di dalam bilik bacaannya, dia memanggil pembantu rumahnya, Siti. "Biar saya tolong, Tan Sri." Pada hari itu, dia memakai skirt labu sehingga ke paras lutut. Apabila Siti menjengketkan kakinya dan menghulurkan tangannya, skirtnya terangkat sedikit. Dan terserlahlah betisnya yang pejal dan terbentuk cantik. Saya coba mengalihkan pandangan, tetapi mata saya asik tertumpu ke arah itu. Ini tidak sepatutnya berlaku. Pada saat itulah, Siti hilang keseimbangan dan jatuh ke belakang. Secara spontan, saya menyambutnya. Tubuhnya mendarat dan melekap sepenuhnya pada badan saya. Punggungnya terletak elok di atas riba saya. Dan saya memberikan reaksi. Tubuh seorang lelaki tua berusia 70 tahun telah bertindak balas secara tiba-tiba. "Maafkan saya, Tan Sri." Siti segera berundur dengan wajah yang merah padam. Dia pasti telah merasakannya. Dan melalui seluar saya, dia pasti dapat mengagak saiznya yang sukar dipercayai untuk seorang lelaki berusia 70 tahun. Habislah, rahasia dah terbongkar. Sejak hari itu, hidup saya berubah sepenuhnya. Apakah sebenarnya yang telah berlaku antara saya dan pembantu rumah saya? Ya, mulai sekarang, saya akan ceritakan kepada Anda semua sebuah kisah yang sukar dipercayai. Sebelum cerita bermula, sokongan Anda melalui langganan dan tanda suka amatlah saya hargai. Baiklah, mari kita mulakan cerita ini secara serius. 5 tahun yang lalu, saya bersara dari jawatan pengerusi. Saya melepaskan jawatan dalam pengurusan kumpulan syarikat yang telah saya usahakan selama 40 tahun. Anak lelaki saya, Aslan, mengambil alih jawatan tersebut, dan saya mula menjalani kehidupan yang tenang di banglo saya di Damansara Heights. Pada mulanya, semuanya terasa indah. Setiap pagi saya boleh bangun lewat, menonton televisi sepuas-puasnya, dan pergi bermain golf. Tetapi selepas kira-kira 6 bulan, perasaan kosong mula menyelubungi diri saya. Saya keseorangan di dalam rumah yang besar ini. Menjelang malam, rasa sunyi semakin menjadi-jadi. Makan seorang diri, menonton berita seorang diri, dan tidur pun seorang diri. Adakah begini caranya aku akan menjadi tua? Pada masa itu, saya dijemput ke majelis ulang tahun penubuhan syarikat anak saya, Aslan. Sebagai bekas pengerusi, kehadiran saya hanyalah sekadar formaliti. Selepas majelis selesai, ketika saya keluar dari lobi, seorang wanita menghampiri saya. "Maaf, Tan Sri Hashim, bukan?" "Ya, betul. Saya Syarifah." Saya pernah mendengar syarahan Tan Sri dulu. "Oh, begitu. Boleh kita minum kopi bersama?" Dia seorang wanita yang berpenampilan kemas dan tutur katanya penuh gaya. Sukar untuk saya menolak, jadi kami pergi ke sebuah kafe berdekatan. "Puan tinggal seorang?" "Ya, saya bercerai 5 tahun lalu." "Tan Sri pula?" "Istri saya meninggal dunia 10 tahun lalu." "Kalau begitu, nasib kita lebih kurang sama." Sejak hari itu, dia yang mula menghubungi saya. Kami bertemu beberapa kali lagi, dan dia melayan saya dengan sangat prihatin. "Tan Sri, hari ini cuaca sejuk, pakai baju tebal ya, jaga kesehatan." Bagi saya yang kesunyian, perhatiannya amat saya hargai. Hanya dengan ada seseorang yang mengambil berat tentang saya sudah cukup untuk menghangatkan hati ini. Namun, sejujurnya, saya dapat merasakan ada sesuatu yang tidak kena, seolah-olah ada udang di sebalik batu. Saya sadar bahwa dia sebenarnya sedang mengintai harta saya, tetapi saya tidak peduli. Saya juga ingin berkahwin karena kesunyian. Saya menganggapnya sebagai satu urus niaga yang saling menguntungkan. Asalkan aku tidak sunyi lagi, cukuplah. Apalagi yang aku harapkan pada usia sebegini. Kami pun berkahwin. Majelis perkahwinan kami diadakan secara sederhana, hanya dihadiri oleh ahli keluarga. Anak saya, Azlan, tersenyum sambil mengucapkan tahniah. "Selamat berbahagia, Ayah." "Terima kasih, Azlan." Kami berbulan madu di Langkawi selama seminggu. Cuacanya baik dan Syarifah sentiasa memaut lengan saya dan bersikap mesra. Nampaknya aku tidak akan sunyi lagi, pikir saya. Namun, pada malam pertama kami kembali ke Kuala Lumpur, segalanya berubah apabila kami masuk ke bilik tidur utama di Banglo Damansara Heights. Selepas saya selesai mandi dan duduk di atas katil, Syarifah keluar dari bilik air. Wajahnya yang hanya memakai jubah mandi kelihatan agak tegang. "Sayang," saya memulakan bicara. Dia duduk di birai katil dan menjeling ke arah saya. Saat dia melihat aset saya yang terserlah di sebalik jubah mandi, wajahnya terus berubah. "Ini, agak, tak ada apa-apa."
Syarifah terus mengalihkan pandangannya. Memang benar, aset saya ini luar biasa saiznya. Ia adalah anugerah semula jadi. Semasa muda dahulu pun, arwah istri pertama saya terkejut pada mulanya. Tak apa, kalau kita lakukannya perlahan-lahan, pasti oke. Saya meletakkan tangan saya di bahunya, tetapi Syarifah mengelak. Jangan, mustahil. Tapi, kan saya dah kata, mustahil. Usia saya sudah 60-an, katanya dengan dingin sambil beralih ke hujung katil. Malam ini kita tidur saja. Saya penat. Malam itu, saya langsung tidak dapat mencoba. Syarifah tidur membelakangkan saya di hujung katil, dan saya pula di hujung yang sebelah lagi. Walaupun katil itu luas, kehangatan antara kami langsung tidak terasa. Mungkin esok akan lebih baik, pikir saya. Tetapi malam berikutnya juga sama. Hari ini pun saya penat. Seminggu berlalu, 2 minggu, dan akhirnya sebulan. Setiap kali, alasannya sama. Saya penat, saya sakit kepala. Hari ini saya tidak sihat. Akhirnya, saya tidak pernah sekalipun merasai hubungan sebagai suami istri. Selepas sebulan, Syarifah berkata, "Tan Sri, boleh tak saya tidur di bilik sebelah?" "Kenapa pula?" "Tabiat tidur saya tidak elok. Saya takut mengganggu tidur Tan Sri." "Baiklah, ikutlah keselesaan awak." "Terima kasih." Maka, Syarifah pun berpindah ke bilik sebelah secara semula jadi. Sejak hari itu, bermulalah kehidupan perkawinan kami. Atau lebih tepat lagi, kehidupan sebagai teman serumah. Setiap pagi, Syarifah akan pergi ke pusat membeli belah atau bertemu dengan rakan-rakannya. Saya ada janji makan tengah hari dengan kawan-kawan hari ini. Malam nanti saya ada kelas di pusat community. Dia sentiasa berada di luar, dan apabila di rumah pun, dia tidak pernah masuk ke bilik saya. Saya pula menghabiskan masa seorang diri menonton televisi di ruang tamu atau membaca buku di bilik bacaan. Kehidupan kami ibarat teman serumah tanpa sebarang emosi. Itulah perkawinan kami. Walaupun berusia 70 tahun, nafsu saya masih ada. Setiap malam, saya terpaksa melampiaskannya seorang diri di dalam bilik mandi. Apa semua ini? Bukan ini sebabnya aku berkahwin. Namun, saya tidak dapat meluahkan perkara ini kepada Syarifah. Saya sudah pun ditolak pada malam pertama. Begitulah 3 tahun berlalu. Saya semakin kesunyian, dan Syarifah menjadi semakin dingin. "Boleh tak naikkan harga kredit saya?" "Berapa?" "Naikkan 20.000 saja. Bulan ini ada banyak benda nak beli. Hanya apabila bercakap tentang duit, barulah dia akan berbual dengan saya." "Ini perkawinan atau urus niaga?" Sambil menyoal diri sendiri, saya menghabiskan hari-hari saya. Pada musim bunga tahun ketiga perkawinan kami, Syarifah berkata, "Abang, apa kata kita cari seorang pembantu rumah?" "Pembantu rumah? Rumah ini kan besar. Kalau ada orang yang boleh mengemas dan memasak, kan lebih senang. Bukan ke awak boleh buat semua tuh? Saya kan selalu keluar. Lagipun, Tan Sri sendiri pun jarang dapat makan di rumah dengan betul." Apa yang dikatakannya itu benar. Syarifah hampir tidak pernah ada di rumah, dan saya seringkali memesan makanan atau makan di luar. "Baiklah, carilah seorang." "Oke, saya akan uruskan." Seminggu kemudian, seorang pembantu rumah tiba. Siti, 55 tahun. Apabila saya membuka pintu dan melihatnya buat pertama kali, sejujurnya saya terkejut. Ketinggiannya sekitar 170 cm, bahunya bidang dan rangkanya tegap. Susuk tubuhnya dijaga dengan baik, sukar untuk dipercayai usianya 55 tahun. "Selamat pagi, Tan Sri, nama saya Siti." Suaranya ceria dan mesra. Dia menundukkan kepala sebagai tanda hormat. "Ah, ya, saya Hashim. Sila buat kerja dengan selesa." "Terima kasih, Tan Sri." Syarifah yang berada di sebelah saya berkata, "Siti, awak bekerja 5 hari seminggu, dari jam 9 pagi hingga 6 petang. Tolong uruskan pembersihan, cucian, dan sediakan makan malam." "Baik, Puan Sri, saya akan buat yang terbaik." Sejak hari itu, Siti mula bekerja di rumah kami. Beberapa hari pertama terasa agak kekok. Siti hanya diam membersih, mencuci, dan menyediakan makan malam. Saya pula menghabiskan masa membaca di bilik bacaan atau menonton televisi di ruang tamu. Namun, selepas seminggu, keadaan berubah. "Tan Sri, hari ini cuaca baik. Pergilah berjalan-jalan," Siti berkata pada suatu pagi. "Berjalan-jalan? Ya, tak elok duduk di rumah saja untuk kesehatan. Pergi pusing satu pusingan di Taman Tasik Perdana pun bagus. Patutkah aku pergi?" "Sudah tentu. Pada usia 90 tahun,
kena lebih banyak bersenam. Wajahnya berseri-seri ketika berkata sambil tersenyum. Ceria betul orangnya. Hari itu, saya benar-benar keluar berjalan-jalan. Sambil berjalan perlahan di Taman Tasik, saya berpikir, selama 3 tahun, Syarifah tidak pernah sekalipun berkata begini. Terasa begitu asing apabila ada seseorang yang mengambil berat tentang kesehatan saya. Beberapa hari kemudian, ketika saya terlupa waktu makan obat, Siti datang membawa segelas air dan obat. Tan Sri, sudah tiba masanya untuk makan obat darah tinggi. Oh, ya, terima kasih. Kena makan pada waktu yang sama setiap hari. Jangan lupa. Baiklah. Sambil menelan obat, saya merenungnya. Dia sangat prihatin. Sehingga waktu makan obat saya pun dia ingat. Syarifah mungkin tidak tahu pun obat apa yang saya makan. Pada waktu makan tengah hari, Siti akan menghidangkan makanan. Tan Sri, hari ini saya masak asam pedas. Asam pedas? Ya, saya masak ikut resipi arwah ibu saya. Cobalah. Apabila saya menyuap sesudu ke dalam mulut, saya terkejut. Rasanya yang pekat dan lazat merebak di dalam mulut. Ia mengingatkan saya pada masakan ibu saya semasa kecil. Sedapnya. Syukurlah. Makanlah banyak-banyak. Siti tersenyum ceria. Melihat senyumannya, hati saya terasa hangat. Sudah lama aku tidak merasa begini. Perasaan apabila seseorang menyediakan makanan dengan penuh keikhlasan, mengambil berat dan tersenyum kepada saya. Sejak hari itu, saya mula menanti-nantikan waktu makan tengah hari. Menikmati masakan Siti menjadi saat yang paling membahagiakan dalam hari saya. Tan Sri, hari ini saya masak rendang daging pula. Semalam kan asam pedas, setiap hari kena masak lain-lain. Nanti Tan Sri bosan pula makan lauk yang sama. Terima kasih. Tak ada apalah, ini kan kerja saya. Namun, saya rasa ia bukan sekadar kerja. Siti dapat membaca perasaan saya hanya dengan melihat riak wajah saya. Tan Sri nampak tak gembira hari ini. Ada apa-apa yang tak kena ke? Macam mana awak tahu? Tengok muka pun dah tahu. Tak ada apa-apa, cuma rasa murung sikit. Kalau macam tu, keluarlah sekejap. Nak saya temankan? Tak apa, tak perlu. Baiklah. Kalau begitu, hari ini saya akan masakkan rendang daging kegemaran Tan Sri. Malam itu, memang benar rendang daging terhidang di atas meja. Sambil menikmati daging yang empuk, saya hampir menitiskan air mata. Inilah namanya kehidupan. Seseorang yang memahami perasaan saya, memasak makanan kegemaran saya, dan menjaga saya. Perasaan yang tidak pernah saya rasai selama 3 tahun bersama Syarifah. Malam itu, sambil berbaring seorang diri di dalam bilik, saya berpikir, Siti, orangnya baik sungguh. Dia bukan lagi sekadar pembantu rumah di mata saya. Saya mula melihatnya sebagai seorang wanita yang hangat. Tidak, apa yang kau pikirkan nih, orang tua? Saya coba menenangkan diri dan coba untuk tidur. Tetapi sejak malam itu, bayangan Siti sentiasa muncul di pikiran saya. Sudah 2 bulan Siti bekerja di rumah kami. Musim panas telah tiba, dan cuaca menjadi sangat panas. Pada suatu petang, ketika saya sedang membaca buku di ruang tamu, Siti sedang mengemas. Dia memakai skirt labuh sehingga ke paras lutut. Tan Sri, nak saya rendahkan suhu pendingin hawa? Tak apa, dah oke. Tapi Tan Sri nampak macam panas sangat. Siti menghulurkan tangannya untuk mengelap rak yang tinggi. Pada ketika itu, skirtnya terangkat sedikit, menampakkan pahanya yang pejal. Saya segera mengalihkan pandangan. Apa yang kau buat nih, Hashim? Tetapi mata saya asyik memandang ke arah itu. Walaupun Siti berusia 55 tahun, dia menjaga tubuhnya dengan sangat baik. Badannya tinggi lampai, bahunya bidang, pinggangnya ramping, dan kakinya panjang serta pejal. Gila agaknya orang tua nih. Saya memarahi diri sendiri. Tetapi sejak hari itu, saya mula memandang Siti dengan cara yang berbeza. Pagi itu, apabila Siti membuka pintu dan masuk, jantung saya berdebar. Selamat pagi, Tan Sri. Ah ya, selamat pagi. Semalam tidur nyenyak? Ya nyenyak. Syukurlah. Pagi ini nak makan apa? Apa-apapun boleh. Kalau macam tuh, saya buatkan roti bakar dan telur goreng, ya. Sambil melihat susuk tubuhnya berjalan ke dapur, saya mengeluh. Ini tak boleh jadi, tetapi hati saya tidak dapat dikawal. Ketika makan tengah hari, ketika Siti tersenyum, ketika dia berjalan di sebelah saya sentiasa sadar akan kehadirannya. Pada suatu petang, ketika Syarifah keluar dan hanya saya dan Siti yang berada di rumah, saya duduk seorang diri di meja makan. Siti sedang mencuci pinggan di sinki. Saya melihat susuk tubuhnya dari belakang.
pinggangnya yang ramping dan lekuk tubuhnya yang jelas kelihatan di sebalik skirtnya. Saya meletakkan sudu dan meneguk air, tetapi aset saya memberikan reaksi. Tubuh ini, yang tidak pernah bertindak balas selama 3 tahun bersama Syarifah, kini terangsang hanya dengan melihat Siti. Tak masuk akal. Saya berasa heran, tetapi pada masa yang sama, saya terkejut. Aku masih mampu rupanya. Hari itu, saya sadar dengan jelas bahwa lelaki tua berusia 70 tahun pun masih mempunyai nafsu. Malam itu, di dalam bilik mandi, saya membayangkan Siti. Senyumannya, suaranya yang mesra, tubuhnya yang pejal. Ini salah, tetapi saya tidak dapat menghentikannya. Selepas mandi, sambil berbaring di atas katil, pikiran saya bercelaru. Perkawinan saya dengan Syarifah sudah seperti berakhir. Sudah 3 tahun kami tidur berasingan, tiada perbualan yang bermakna, dan tiada langsung hubungan emosi. Tetapi, adakah wajar saya menaruh perasaan pada Siti, seorang pembantu rumah, perbezaan umur kami 15 tahun, dan dia bekerja di rumah saya. Dari segi etika dan akal, ia adalah sesuatu yang tidak boleh diterima. Namun hati saya sudah pun bergerak. Jantung saya berdebar apabila memikirkan Siti, dan melihat senyumannya membuatkan hari saya bahagia. Apa yang patut aku buat? Malam-malam tanpa tidur berterusan. Seminggu berlalu. Saya coba sedaya upaya untuk menyembunyikan perasaan saya terhadap Siti. Saya coba bertindak seperti biasa, bercakap seperti biasa, dan hidup seperti biasa. Tetapi ia tidak mudah. Pada suatu petang, saya sedang mencari buku di bilik bacaan. Buku yang saya perlukan berada di rak paling atas, dan tangan saya tidak sampai. Saya coba mengambil kerusi untuk memanjat, tetapi Siti masuk. "Tan Sri, cari buku apa? Biar saya tolong, bahaya tuh." Siti menghampiri. Dengan ketinggiannya, dia hampir dapat mencapainya. "Buku biru tuh?" "Ya, yang itu." Siti menjengketkan kakinya dan menghulurkan tangannya. Saya juga menghulurkan tangan untuk membantunya. Pada saat itulah, Siti hilang keseimbangan dan jatuh ke belakang. Secara spontan, saya menyambutnya. Saya memeluk pinggangnya dengan kedua-dua belah tangan untuk menghalangnya daripada jatuh. Tetapi pada saat itu, tubuhnya melekap sepenuhnya pada badan saya, belakangnya bersentuhan dengan dada saya. Dan pada ketika itu, sesuatu yang memalukan berlaku. Tubuh lelaki tua 70 tahun ini bertindak balas. "Maafkan saya." Siti segera bangun dan berundur dengan wajah yang merah padam. "Awak tak apa-apa? Tak cedera?" Wajah saya juga terasa panas. "Saya tak apa-apa." Siti menundukkan kepala, tetapi riak wajahnya kelihatan pelik, terkejut dan heran. Dia pasti sudah merasakannya. Dia pasti tahu betapa besarnya aset saya yang menyentuhnya. "Tan Sri, saya sambung mengemas dulu." Ya." Siti bergegas keluar dari bilik bacaan. Saya berdiri di situ sambil mengeluh. "Habislah aku, dah kantoi." Saya berasa sangat malu. Malu karena nafsu seorang lelaki tua terhadap pembantu rumahnya telah terbongkar. Macam mana nih? Macam mana kalau Siti anggap aku orang tua gatal? Tetapi petang itu, sikap Siti kelihatan aneh. Dia tidak lagi menyapa dengan ceria seperti biasa, sebaliknya bercakap dengan lebih berhati-hati. "Tan Sri, makan malam dah siap." "Ya, terima kasih. Hari ini saya masak supaya perbualan kami singkat." Biasanya, dia akan bertanya macam-macam dan berbual sambil tersenyum. Tetapi hari itu berbeza. Siti seolah-olah coba menjaga jarak, dan saya juga begitu. Selepas makan, ketika saya berjalan ke ruang tamu, saya terdengar suara Siti dari belakang. "Tan Sri." "Ya?" Saya menoleh. Siti sedang berdiri di situ. "Tan Sri." Oke. Tentang apa?" "Pasal di bilik bacaan tadi." "Oh, pasal tuh." "Tak apa, jangan risau." Siti mengangguk dan masuk semula ke dapur. Tetapi sejak hari itu, sesuatu telah berubah. Cara Siti memandang saya berbeza. Dia tidak lagi tersenyum selesa seperti dahulu, dan bertindak dengan lebih berhati-hati. Dan kadang-kadang, apabila saya lalu di sebelahnya, saya perasan dia seperti menjeling ke arah seluar saya. Jangan-jangan dia pun fikirkan hal itu, tetapi saya tidak pasti. Beberapa hari berlalu. Saya coba menjaga jarak dengan Siti, dan dia juga begitu. Namun, dalam hati, kami berdua sadar akan kehadiran masing-masing. Seminggu kemudian, Syarifah memberitahu saya, "Abang, minggu ini saya nak pergi ke Pulau Pinang dengan kawan-kawan." "Pulau Pinang? Lamanya seminggu. Kenapa? Tak boleh?" Bukan begitu.
Tolong naikkan headcard kredit saya, ya. Nak guna untuk perbelanjaan di sana. Berapa? Rm10.000 saja. Saya mengeluh. Syarifah sentiasa bercakap tentang duit. Baiklah, saya akan bertolak hari Isnin nih. Selepas Syarifah masuk ke biliknya, saya tinggal seorang diri di ruang tamu. Seminggu dia tiada, sebenarnya saya tidak kisah. Lagipun, kami tidak pernah berbual, dan saya tetap berasa sunyi walaupun dia ada. Tetapi pada masa yang sama, saya terfikir, kalau begitu, di rumah ini hanya tinggal aku dan Siti saja. Jantung saya berdebar kencang. Hari Isnin tiba. Syarifah menarik beg pakaian besarnya ke pintu. Saya pergi dulu, hati-hati di jalan. Siti, tolong jaga Tan Sri baik-baik ya. Baik Puan Sri, jangan risau. Selepas kereta Syarifah berlalu pergi, pintu ditutup dan rumah menjadi sunyi. Hanya saya dan Siti yang tinggal. Tan Sri, sarapan dah siap. Saya bersarapan seperti biasa, tetapi suasananya berbeza. Ketiadaan Syarifah amat terasa. Begitu juga pada waktu tengah hari dan malam. Di dalam rumah ini, hanya ada saya dan Siti. Beberapa hari berlalu. Pada malam Rabu, saya membuat keputusan. Hari ini, apa kata kita makan malam bersama? Selalunya saya makan seorang diri. Tetapi hari ini, saya ingin makan bersama Siti. Siti. Ya, Tan Sri, hari ini, kita makan malam bersama, nak. Siti memandang saya dengan riak terkejut. Saya? Bersama Tan Sri? Ya, sunyi makan seorang diri. Baiklah, Tan Sri. Siti menghidangkan nasi dan lauk untuk 2 orang. Saya mengeluarkan sebotol wine. Kita minum wine sikit, ya? Boleh juga. Kami menuang wine dan buat pertama kalinya, duduk berhadapan di meja makan. Cheers. Kami melagakan gelas dan minum wine. Sedap. Memang pun, wine yang bagus. Perbualan kami berlanjutan. Pada mulanya agak kekok, tetapi selepas beberapa gelas wine, saya mula berasa selesa. Siti, bagaimana kehidupan perkawinan awak dulu? Tidak begitu baik, Tan Sri. Sebab itulah saya bercerai. Suami saya tidak pernah ambil peduli tentang saya. Dia hanya sibuk bekerja, dan bila pulang ke rumah, hanya menonton televisi. Dia langsung tidak mempedulikan saya. Hubungan intim kami juga tidak memuaskan. Siti meneguk wine-nya. Maksud awak, Tan Sri, boleh saya berterus terang? Silakan. Dia kecil dan cepat selesai. Saya selalu berasa tidak puas. Satu pengakuan yang jujur. Tan Sri pula. Boleh saya tahu? Saya juga berterus terang. Saya juga sama. Dengan istri saya. Kami tidur bilik berasingan sudah 3 tahun. Sejak malam pertama lagi dia menolak saya. Karena size saya. Siti membulatkan matanya. Jadi, selama 3 tahun, kami tidak pernah bersama. Saya sangat sunyi. Walaupun sudah 70 tahun, nafsu saya masih ada. Sudah tentu, kata Siti sambil memandang saya. Saya tahu, masa di bilik bacaan hari itu, wajah saya terasa panas. Masa tuh? Terasa. Betapa gagahnya Tan Sri, kata Siti sambil tersenyum sinis. Walaupun nadanya bergurau, wajah saya semakin panas. Maafkan saya tak dapat kawal diri. Tak mengapa, kata Siti sambil meneguk wine-nya lagi. Sejujurnya, saya terkejut, macam mana orang berumur 70 tahun masih sehebat itu. Dan saya kasihan. Tan Sri terpaksa menahannya selama 3 tahun. Pandangan mata Siti berubah, ada emosi yang berbeza di dalamnya. Tan Sri, sebenarnya, saya ada sesuatu nak luahkan. Selepas bercerai, hidup saya sangat susah. Dari segi keuangan dan emosi, saya betul-betul jatuh. Pada usia 55 tahun, saya keseorangan dan tidak tahu bagaimana hendak meneruskan hidup. Saya rasa seperti dapat bernafas semula apabila diterima bekerja di sini. Bekerja di rumah Tan Sri bukan sahaja menstabilkan hidup saya, malah menenangkan pikiran saya. Dan Tan Sri melayan saya seperti seorang manusia. Setiap hari Tan Sri mengucapkan terima kasih, bertanya kabar, dan mengambil berat jika saya nampak letih. Suara Siti bergetar, sebab itu saya selalu terfikir. Kenapa orang sebaik ini hidup dalam kesunyian? Siti, saya juga sunyi selama 5 tahun ini. Tetapi Tan Sri, berbeza di mata saya. Tan Sri telah memberikan kehangatan kepada saya. Jantung saya berdegup kencang. Botol wine sudah kosong. Kami duduk berhadapan, saling berpandangan. Suasana menjadi berat dan panas. Siti, sejujurnya, saya
Selalu perhatikan awak. Mata Siti membulat. Mula-mula, saya hanya anggap awak pembantu rumah yang baik. Tapi sekarang tidak lagi. Setiap kali awak senyum, setiap kali awak masak untuk saya, setiap kali awak menjaga saya, jantung saya berdebar. Tan Sri, maafkan saya. Orang tua berumur 70 tahun berkata begini, tapi saya tak tahan lagi. Siti menundukkan kepala. Selepas beberapa ketika, dia bersuara, Saya juga ada perasaan pada Tan Sri. Jantung saya terasa seperti hendak pecah. Pada mulanya, saya hanya pikir Tan Sri seorang yang baik. Tapi sejak kejadian di bilik bacaan tuh, saya asyik teringatkan Tan Sri. Siti mengangkat wajahnya, matanya berkaca. Saya nih wanita aneh, kan? Seorang pembantu rumah menaruh perasaan pada majikannya. Tidak, awak langsung tidak aneh. Saya menghulurkan tangan dan menggenggam tangannya. Tangan kami berdua menggeletar. Siti, saya sukakan awak. Sebagai seorang wanita, saya juga sukakan Tan Sri sebagai seorang lelaki. Kami saling berpandangan. Seorang lelaki 70 tahun dan seorang wanita 55 tahun. Majikan dan pembantu rumah. Secara logiknya, ia adalah hubungan yang tidak masuk akal. Tetapi pada saat itu, semua itu tidak penting lagi. Tan Sri, boleh saya bantu? Tanya Siti dengan berhati-hati. Bantu? Apa? Perasaan yang Tan Sri tahan selama 3 tahun tuh. Boleh saya penuhi? Nafas saya terhenti. Betul. Ya, saya juga kesunyian. Dan kalau dengan Tan Sri, saya rasa saya juga akan bahagia. Siti menggenggam tangan saya dengan erat. Saya tidak dapat menahan diri lagi. Saya bangun dan memeluknya. Tubuhnya yang pejal berada dalam dakapan saya. Siti, Tan Sri, kami berpelukan erat. Entah sudah berapa lama saya tidak memeluk seorang wanita seperti ini. Kita ke bilik tidur, bisik Siti. Kami berpegangan tangan menuju ke bilik tidur. Jantung saya berdegup kencang. Sungguh ajaib, jantung seorang lelaki tua 70 tahun boleh berdegup sebegini kencang. Saya menutup pintu bilik tidur. Dalam kegelapan, kami berdiri berhadapan. Tan Sri, gementar? Sangat. Sebenarnya, saya lebih risau daripada gementar. Bagaimana jika saya ditolak lagi? Bayangan wajah Syarifah yang terkejut pada malam pertama kami terlintas di pikiran. Siti, jangan paksa diri. Kalau rasa tak selesai, beritahu saya. Tak apa, Tan Sri, saya berbeza. Malah, saya ternanti-nanti. Siti tersenyum. Dalam kegelapan pun, saya dapat melihat senyumannya. Saya perlahan-lahan mendekatinya dan memeluknya. Bibir kami bertemu, dan saya dapat merasakan kehangatan tubuhnya. Ini benar-benar terjadi. Kehangatan seorang wanita yang saya rasai semula pada usia 70 tahun. Sesuatu yang tidak pernah saya kongsi dengan Syarifah, kini saya kongsi bersama Siti. Saat saya memeluknya, hati saya yang telah lama beku mula berdegup semula. Reaksi tubuh saya sangat memberangsangkan. Tubuh yang tidak berfungsi dengan baik selama 3 tahun, kini hidup semula apabila bersama Siti. Tan Sri, betul ke umur Tan Sri 70 tahun? Bisik Siti. Kenapa? Sebab sangat luar biasa. Saya juga gembira. Sangat-sangat gembira. Dan ia sangat berbeza dengan Syarifah. Siti tidak menolak saya, malah menyambut saya dengan hangat. Kami berdua berasa sangat selesa. Inilah yang normal. Buat pertama kalinya saya tahu betapa bahagianya berkongsi segalanya dengan seseorang. Entah berapa lama masa berlalu. Kemudian, kami berbaring bersebelahan. Siti, terima kasih. Kenapa? Karena sudi bersama saya. Saya juga berterima kasih. Karena Tan Sri, saya juga bahagia. Sungguh, ini kali pertama saya berasa begitu puas. Siti memeluk saya. Terasa begitu hangat. Sudah lama saya tidak merasakan kehangatan tubuh seseorang. Tan Sri, lupa ni makam mana? Saya tak tahu. Itu jawaban yang jujur. Haruskah saya bercerai dengan Syarifah? Apa kata Azlan nanti? Adakah orang akan mengata? Tetapi semua itu masalah kemudian. Buat masa ini, bersama Siti sudah cukup. Kita kena berhati-hati, supaya Puan Sri tak tahu. Kami tidur sambil berpelukan. Rasanya, selama 70 tahun hidup, inilah kali pertama saya tidur dengan begitu bahagia. Keesokan paginya, apabila saya bangun, Siti tiada di sisi. Saya keluar ke ruang tamu dan melihat Siti sedang menyediakan sarapan. Tan Sri dah bangun, semalam tidur nyenyak? Ya, sangat nyenyak.
Siti tersenyum ceria. Saya tahu apa yang berlaku semalam bukan mimpi. Sambil bersarapan, kami berbual. Semasa makan tengah hari, Siti memasak rendang daging, makanan kegemaran saya. Macam mana awak tahu? Saya tahu semua yang Tan Sri suka. Tengok muka pun dah tahu. Tan Sri nampak paling gembira bila makan rendang. Siti tersenyum sambil menyendukkan nasi untuk saya. Pada saat itu saya sadar, wanita ini benar-benar mengenali saya, Syarifah, yang hidup bersama saya selama 3 tahun, tidak pernah tahu apa yang saya suka. Tetapi Siti tahu segalanya dalam masa beberapa bulan sahaja. Siti, awak memang seorang yang sangat prihatin. Sebab saya ambil berat tentang Tan Sri. Selepas makan, kami minum kopi sambil berbual. Siti, masa muda dulu, awak teringin nak buat apa? Saya teringin nak belajar main piano. Piano? Ya, masa kecil dulu saya nak masuk kelas piano, tapi keluarga saya miskin. Kalau begitu, belajarlah sekarang. Saya akan belikan piano dan carikan guru untuk awak. Mata Siti membulat. Betul keh, Tan Sri? Ya. Kalau awak gembira, saya pun gembira. Mata Siti berkaca. Kenapa menangis? Tak pernah ada sesiapa yang ambil berat tentang impian saya. Itu perkara biasa. Awak orang yang saya sayang. Siti menggenggam tangan saya. Terima kasih, Tan Sri. Malam itu, kami habiskan masa bersama lagi. Kali ini lebih tenang dan mesra. Kami mengenali satu sama lain dengan lebih mendalam. Tan Sri, bila bersama awak, saya rasa hidup semula. Saya juga. Awak membuatkan saya merasa seperti seorang lelaki sejati. Hari-hari sebelum kepulangan Syarifah dari Pulau Pinang, kami habiskan masa bersama sebanyak mungkin. Setiap malam kami tidur bersama, dan bangun pagi bersama. Pada usia 70 tahun, buat pertama kalinya saya merasai kebahagiaan hidup seharian. Inilah cinta, saya yakin. Seminggu berlalu, dan Syarifah pulang. Saya dah balik. Selamat pulang. Syarifah menarik beg pakaiannya masuk ke bilik. Dia nampak seperti biasa, tetapi saya sudah berbeza. Selepas seminggu bersama Siti, terasa sangat kekok untuk berhadapan dengan Syarifah. Beberapa hari berlalu, saya dan Siti sangat berhati-hati. Kami berkelakuan seperti biasa apabila Syarifah ada. Suatu hari, Syarifah berkata, "Abang, nampak ceria sekarang ya, dulu selalu nampak tak bermaya." Oh, saya mula bersenam. Oh, patutlah. Syarifah memandang saya dengan tajam. Jangan-jangan dia dahsyat? Saya mula risau. Beberapa hari kemudian, Syarifah berkata lagi, pembantu rumah tu pun nampak makin ceria. Berpakaian cantik, bersolek. Entahlah, saya tak perasan pula. Dia nampak banyak berbual dengan Tan Sri kebelakangan nih. Tak adalah. Sekadar bertanya kabar masa makan saja. Pandangan mata Syarifah penuh dengan syakwa sangka. Sejak hari itu, Syarifah mula memerhatikan Siti dengan teliti. Saya dan Siti menjadi lebih berhati-hati. Kami hampir tidak bercakap atau bertentang mata apabila Syarifah ada. Tetapi setiap hari Selasa dan Kamis, Syarifah akan keluar bertemu rakan-rakannya. Pada hari-hari itulah kami dapat meluangkan masa bersama, walaupun sekejap. Saya rindukan awak. Saya pun, walaupun masa yang singkat, kami menikmatinya. Tetapi perasaan bimbang sentiasa ada. Suatu hari nanti, pasti akan terbongkar. Sebulan berlalu. Hubungan kami semakin mendalam. Pada suatu petang Kamis, Syarifah keluar. Sayang, ya? Ada masa hari ini, sudah tentu. Kami masuk ke bilik tidur. Cahaya matahari petang menembusi celah-celah langsir, membuatkan Siti kelihatan begitu cantik. Kami berpelukan dan melepaskan rindu. Tiba-tiba, kedengaran bunyi pintu depan dibuka. Abang, suara Syarifah. Jantung saya seakan berhenti berdegup. Makam mana nih? Siti segera bangun. Tenang, pakai bahu cepat. Tetapi sudah terlambat. Pintu bilik tidur terbuka, dan Syarifah berdiri di situ. Masa seakan terhenti. Wajah Syarifah mengeras, manakala saya dan Siti terduduk di atas katil. Apa yang kamu berdua buat nih? Suara Syarifah dingin seperti ais. Maafkan saya, Puan Sri, kata Siti dengan suara terketar-ketar. Keluar sekarang. Siti bergegas memakai pakaiannya dan keluar dari bilik. Kedengaran bunyi pintu depan ditutup. Hanya saya dan Syarifah yang tinggal di dalam bilik. Saya boleh jelaskan. Jelaskan? Syarifah ketawa sinis. Apa yang nak dijelaskan? Saya nampak dengan mata kepala saya sendiri awak curang dengan pembantu rumah. Syarifah, menjijikkan.
Orang tua 70 tahun buat kerja tak senonoh dengan pembantu rumah. Saya nak cerai. Bagi saya pampasan RM 3 juta. 3 juta? Ya. Sesuai dengan 3 tahun penderitaan saya. Ini salah awak, saya akan rahasiakan perkara ini. Baiklah, dengan syarat, jangan hebahkan pada media, dan jangan cerita terperinci pada Azlan. Setuju, esok saya akan panggil peguam. Syarifah keluar dari bilik. Saya tinggal seorang diri. Semuanya sudah berakhir, perkawinan 3 tahun berakhir begini, tetapi saya tidak sedih. Malah, saya berasa lega. Akhirnya, saya bebas. Saya teringatkan Siti, adakah dia baik-baik saja? Keesokan paginya, saya menelepon Siti, tetapi tidak dijawab. Menjelang tengah hari, loceng pintu berbunyi. Saya bergegas membuka pintu, dan Siti berdiri di situ dengan sebuah beg besar. Siti, selamat pagi, Tan Sri. Saya datang untuk berhenti kerja, Puan Sri dah tahu, saya tak boleh bekerja di sini lagi. Tapi, maafkan saya, Tan Sri, semua ini jadi sebab saya. Matanya berkaca. Bukan, ini salah saya. Jangan cakap macam tuh, awak bukan sekadar pembantu rumah. Awak orang yang sangat berharga bagi saya. Tapi realitinya berbeza, Tan Sri. Saya akan balik ke kampung saya di Melaka. Itu yang terbaik. Jangan pergi, tinggallah dengan saya, Siti. Tolonglah. Siti menangis. Tak boleh, Tan Sri. Saya tak sanggup tengok muka anak Tan Sri, dan orang akan mengata nanti. Saya tak nak Tan Sri dihina kerana saya. Hidup saya dah lama hancur. Selama 3 tahun dengan Syarifah, saya hidup macam mayat hidup. Tapi sejak bertemu awak, saya rasa hidup semula. Kalau awak tiada, saya akan kembali kepada kehidupan yang sunyi itu. Saya tak sanggup. Tangan Siti yang hendak membuka pintu terhenti. Betul ke? Tan Sri tak akan menyesal. Saya takkan menyesal seumur hidup saya. Saya memeluknya erat di koridor. Saya tidak peduli. Saya tidak mahu kehilangannya. Saya cintakan Tan Sri. Saya juga cintakan awak, Siti. Buat pertama kalinya kami meluahkan perasaan. Cinta antara lelaki 70 tahun dan wanita 55 tahun. Dunia mungkin memandang serong, tetapi bagi kami, ia adalah ikhlas. Siti, saya akan ceraikan Syarifah. Perkawinan kami sudah lama berakhir. Saya akan bayar pampasannya dan kita mulakan hidup baru. Selpaicu, saya nak hidup dengan awak. Dengan orang macam saya, awak adalah orang saya, yang lain tidak penting. Beberapa hari kemudian, saya menandatangani surat cerai di pejabat peguam. Syarifah tetap dingin sehingga ke akhirnya. Selamat berbahagia dengan perempuan tuh, sesuai dengan orang tua macam awak. Perkawinan 3 tahun itu berakhir. Saya pulang ke rumah, Siti sedang menunggu. Mekam mana? Sudah selesai, kita dah bebas. Sekarang, giliran kita pula. Saya memeluk Siti. Tiada siapa lagi yang boleh menghalang kami. Seminggu kemudian, saya memanggil Azlan ke pejabat saya. Ayah, kenapa tiba-tiba? Duduk dulu, Azlan. Ayah dah bercerai, dan ayah akan hidup bersama Siti. Wajah Azlan mengeras. Pembantu rumah tuh. Ayah, ini bukan lawak, kan? Bukan. Ayah serius. Umur bukan penghalang, Azlan. Dia orang pertama yang melayan ayah seperti manusia. Selama 3 tahun, ibumu tidak pernah peduli. Siti menjaga kesehatan ayah, memahami perasaan ayah, dan membuat ayah bahagia. Azlan mengeluh. Ayah tahu tak apa orang akan kata? Bekas pengerusi kumpulan terpalit dengan skandal. Ayah tak peduli. Ini hidup ayah. Selama 70 tahun ayah hidup, ayah berhak untuk bahagia. Azlan terdiam. Lama dia memandang saya, sebelum akhirnya bersuara. Ayah betul-betul bahagia? Ya, sangat bahagia. Siti. Dia ikhlas sayangkan ayah? Ya, ayah yakin. Azlan mengeluh panjang. Ini hidup ayah. Saya tak boleh halang. Tapi tolong, jangan sampai masuk media. Dan layanlah Cik Siti baik-baik. Terima kasih, Azlan. Anak saya keluar dari pejabat. Saya memandang keluar tingkap. Semuanya akan baik-baik saja. Ini permulaan yang baru. 6 bulan berlalu, saya menjual banglo di Damansara Heights dan berpindah ke sebuah kondominium di Mont Kiara. Saiznya cukup sesuai untuk kami berdua. Sayang, cantiknya rumah nih. Sekarang ini rumah kita. Di ruang tamu, terdapat sebuah piano besar yang baru dibeli. Impian Siti. Abang, ini bukan terlalu mahal ke? Tak apa, asalkan sayang gembira.
Siti duduk di hadapan piano dan memainkan sebuah lagu yang dipelajarinya dengan bersungguh-sungguh. Hebatnya, saya bertepuk tangan. Siti tersenyum ceria. Harta saya masih banyak. Walaupun sudah memberi Rm 3 juta kepada Syarifah, harta yang saya kumpul seumur hidup jauh lebih banyak. Kami hidup dengan tenang. Pagi kami berjalan-jalan, tengah hari makan di rumah, dan petang kami melakukan hobi masing-masing. Saya membaca, Siti bermain piano. Malamnya, kami memasak bersama, minum wine, dan berbual. Abang, saya bahagia. Syukurlah, malam menjelang, kami masuk ke bilik tidur bersama. Cinta antara lelaki 70 tahun dan wanita 55 tahun masih hangat dan membahagiakan. Sayang, tak menyesal? Menyesal apa? Sebab saya, abang jual rumah besar, bayar pampasan. Langsung tidak. Abang ada sayang, ini sudah lebih dari cukup. Di luar tingkap, pemandangan Kuala Lumpur pada waktu malam sangat indah. Sayang, jom kita jalan-jalan di taman bawah tuh. Sekarang, kan dah malam. Malam lagi seronok. Tenang, kami berpegangan tangan keluar dari rumah. Sambil berjalan di taman, kami berbual. Orang yang lalu lalang memandang kami, tetapi kami tidak peduli. Lelaki tua 70 tahun dan wanita 55 tahun. Walaupun beza usia, kami bahagia. Sayang, terima kasih kerana memilih saya. Saya yang patut berterima kasih. Kerana sudi memilih orang tuani. Umur hanyalah angka. Betul tuh. Kami pulang ke rumah dan berbaring di atas katil. Siti memeluk saya. Abang, boleh ke kita bahagia macam ni selamanya? Sudah tentu. Sebab kita bersama. Saya memejamkan mata. Cinta sejati yang ditemui pada usia 70 tahun. Inilah, rupanya, arti kehidupan. Terima kasih kerana menonton. Sila tinggalkan pendapat Anda di ruangan komen. Selamat tinggal.